Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Pastinya diharapkan anda sihat di samping keluarga tercinta. Baiklah, harapan Abah Din pada anak-anak pelajar dan hadirin sekalian, semoga sentiasa menjaga kita kerana kita masih dalam PKP. Yang penting kita jaga kita. Baiklah, hari ini kita bersua lagi dan pada hari ini apa yang menariknya, Abah Din nak kongsikan sesuatu bersama anda bagi membantu calon-calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan. Jangan stres, jangan rasa tertekan kerana mungkin anda belajar secara PDPR ataupun kita tidak dapat bersemuka. Kerana pada hari ini, hadirnya Abah Din untuk membantu anda dalam teknik penulisan karangan mudah dan cemerlang untuk Bahasa Melayu SPM KSSM. Baiklah, pada hari ini, Abah Din nak kongsikan bersama anda penonton di luar sana, terutama anak-anak pelajar, tentang teknik penulisan cemerlang. Okey, ini dia inovasi penulisan karangan cemerlang. Nampak tu? Okey, mudah dan cemerlang bahasa Melayu. Abah Din nak kongsi bersama penonton, terutama sekali anak-anak pelajar di luar sana. Baiklah, sebelum tu ayuh kita berkenalan dengan format bahasa Melayu SPM Kertas 1 KSSM. Kita lihat untuk di bahagian A. Okey, bahagian A sana iaitu subjektif respon terhad, iaitu calon-calon diberikan satu soalan mengandungi kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan dan anda diminta menjawab satu soalan berdasarkan bahan-bahan tersebut. 30 markah diperuntukkan dan masanya 30 minit. Tu tengok betul-betul ya. Okey, dan ingat, calon diminta membina kata kunci ataupun fokus berdasarkan bahan yang diberikan. Panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jangan lebih. Okey, kita beralih kepada bahagian B. Kita lihat di bahagian B. Okey, bahagian B, subjektif respon terbuka. 4 soalan esei yang diberikan pada anda pilihan iaitu 4 domain. Pertama, domain awam, kedua, pendidikan, ketiga, peribadi dan keempat, kerjaya. Lihat di situ ada tertera. Baiklah, dan anda diminta memilih hanya satu, jawab satu soalan berdasarkan 4 domain yang diberikan. 70 markah diberikan dan masa dicadangkan 1 jam 30 minit. Panjangnya huraian adalah antara 350 hingga 500 patah perkataan. Jadi anak-anak pelajar sekalian, kita dah kenal format baharu Kertas 1 Bahasa Melayu KSSM. Jom, Abah Din nak bantu anda bagaimana kita nak mengarang dengan mudah dan cemerlang dan dapat menjawab tugasan dengan baik. Ayuh kita lihat pada skrin seterusnya. Baiklah, sebelum kita menjawab karangan, pastinya kita nak tahu ciri-ciri karangan cemerlang. Karangan cemerlang, calon harus menulis dengan karangan yang matang. Cemerlang sama dengan matang. Lihat di sana. Baiklah. Jadi matang ini Abah Din telah tekankan 7 bintang. Nampak tu ujung sana kan? Ada 7 bintang. Okey, 7 bintang, iaitu bintang yang pertama, isi mestilah tepat, iaitu menjawab tugasan. Misal kata kalau bahagian A dia bagi 3 bahan, contohnya bahan itu berkaitan dengan pencemaran, tentang langkah-langkah menangani pencemaran dan juga kempen poster. Jadi kita kena ada satu fokus untuk menjawab adakah langkah ataupun kesan dan sebagainya. Pasti kita menjawab soalan berdasarkan bahan yang diberikan. Kemudian yang kedua, huraian mestilah jelas. Dalam menyatakan huraian, apabila mengarang, pastikan huraian kita biarlah jelas. Contohnya kita gunakan kata kunci, punca, langkah, kesan. Okey, dan jangan lupa, calon hendaklah memberikan contoh yang jelas ataupun contoh maujud yang boleh dilihat ataupun boleh nampak oleh pemeriksa yang membaca kertas jawapan kita. Dan yang keempat, karangan dalam perangan isi perlu ada penegasan, iaitu pengukuhan isi. Untuk menampakkan isi kita ini lebih mantap, kita tambah lagi dengan 3 bintang. Yang bawah tu ada 3 bintang ya. Iaitu ungkapan bahasa indah. Ungkapan bahasa indah ni terdiri daripada 6 perkara. Biasa yang pelajar guna iaitu peribahasa. Okey, peribahasa, kemudian pendapat tokoh, kata-kata hikmat, pantun, lirik lagu, makna hadis ataupun Al-Quran. Calon boleh gunakan di mana-mana yang sesuai dengan ayat anda. Kemudian yang ke-6 iaitu kosakata aras tinggi. Contoh di situ Abah Din bagikan obligasi, sinergi, dominan. Jadi cuba letakkan kosakata aras tinggi untuk mendapatkan karangan kita lebih matang. Dan yang ke-7 iaitu penanda wacana aras tinggi. Gunakan penanda wacana aras tinggi
untuk mendapatkan karangan kita lebih mantap. Jom kita nak kongsikan. Abang Din nak kongsikan dengan anak-anak di luar sana. Berkaitan dengan strategi untuk kita mulakan karangan. Okey, karangan bahagian A 30 markah dan bahagian B 70 markah. Baca soalan dan faham betul-betul kehendak soalan. Ingat, setiap perkataan dalam soalan itu amat bermakna dan penting. Dan ingat perkara penting atau yang terdapat dalam soalan. Kalau bahagian A, kita kena ingat bina kata kunci yang sesuai berdasarkan bahan yang diberikan. Okey, kalau bahagian B, kenal pasti kata kunci dan juga perangkap dalam soalan. Baca dengan teliti. Jangan baca sambil lewat. Okey, contengkan formula yang betul, okey, ataupun formula yang anda boleh gunakan dan juga point pada kertas soalan supaya kita tidak terlupa. Dan pastikan anak-anak apabila menjawab soalan terutama bahagian B, pilihlah soalan yang kita mahir. Jangan jawab yang kita kurang mahir. Dan jangan lupa untuk tuliskan nombor soalan pada kertas jawapan anda. Memudahkan pemeriksa kenal pasti soalan mana yang anda jawab. Okey, baiklah. Abang Din dah bagikan mukadimah tentang format, tentang cara menjawab. Sekarang, ayuh kita mulakan. Abang Din sertakan di sini contoh soalan terang. Okey, contoh soalan. Abang Din ambil soalan tema 6, dunia pelancongan, bahasa Melayu tingkatan 4. Lihat soalan bersama-sama anak-anak. Okey, lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang sektor pelancongan negara. Ayatnya umum, tidak ada kata kunci ya. Sektor pelancongan negara. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Maksudnya dia bagi gambar ataupun bahan berkaitan dengan pelancongan dan anak-anak pelajar diminta membina karangan. Tidak kurang 150, tidak melebihi 200 patah perkataan. Okey, ayuh kita lihat gambarnya. Tengok gambar yang pertama hujung sana. Okey, itu gambar apa tu? Tempat-tempat menarik kan? Okey, Langkawi ada. Kemudian KLCC kan? Pulau Tioman. Jadi gambar-gambar yang di hujung sana tu menunjukkan tempat-tempat menarik yang terdapat di negara kita. Kemudian yang kedua yang atas ni. Prestasi pelancongan Malaysia. Januari hingga Jun 2019. Okey, memperlihatkan bagaimana pencapaian pelancongan di negara kita dengan ada sumber pendapatan, catatan pengunjung. Dan yang ketiga ini bawah ini iaitu 10 negara teratas yang menjana ketibaan pelancong. Jadi di sini pun diberikan ke negara-negara Asia Tenggara yang menjana, dan juga negara-negara yang dekat dengan kita lah. Jadi anak-anak, berdasarkan bahan ni, dia tidak ada kata kunci. Jadi bila anda melihat soalan ini, mungkin anda boleh bina kata kunci iaitu langkah-langkah meningkatkan sektor pelancongan ataupun usaha dan sebagainya. Jadi kita boleh gunalah. Yang penting apa yang menjadi perhatian, anda perlu guna kesemua bahan yang diberikan. Guna informasi tersebut dalam isi karangan anda supaya anda menyentuh apa yang diberikan dalam kertas soalan. Jom kita lihat bagaimana kita nak guna bahan ini untuk menjawab karangan menggunakan inovasi Abang Din, MISUP. Pendahuluan MISUP. Isi I have to cup dan penutup sahasa U. Tapi Abang Din namakan formula ini MISUP sebagai formula tajuk utama. Tapi dalam tu ada dua lagi formula pendahuluan, perenggan isi dan juga penutup. Jom kita tengok. Baiklah. Ini dia formula MISUP. Sebab bila nak buat karangan, Abang Din ambil satu usaha yang mudah diingati pelajar, iaitu dengan makan MISUP. Nampak tu MISUP kan? Sedapnya. Baiklah. Apa dia formula ni? Sebelum itu diingatkan, bina perenggan karangan mengikut kreativiti. Secara mudah anda boleh ikut secara kaedah definisi, mungkin kaedah aras tinggi dan sebagainya. Tapi hari ini apa dia nak bawa kaedah MISUP. Apa dia MISUP? Satu formula untuk membina perenggan pendahuluan. Okey, apa dia MISUP? M itu untuk masa. Kalau kamu lihat M untuk masa atau isu karangan yang kita nak bawa lah, kita kaitkan dengan masa kan. Yang kedua I, isu semasa sama ada dalam atau luar negara. S, kita berikan alasan sebab. O, oleh itu apa nak buat. K, dan P, persoalannya untuk menjawab tugasan. Ingat, ini adalah satu cadangan, idea untuk membina perenggan pendahuluan supaya kita tidak blank, tidak kosong minda. Jadi bila ada formula, kita mudah untuk bina perenggan pendahuluan karangan. Okey, jimat masa kerana kita dah ada rangka ataupun langkah yang kita akan gunakan. Jom kita lihat bagaimana formula ini kita aplikasikan dalam tajuk tadi. Okey, kita lihat ayat pertama, ayat masa yang atas sekali ya. Okey, yang atas sekali tu ayat masa. Okey, dewasa ini. Okey, penanda wacana masa, dewasa ini. Kemudian kita letakkan isu yang dibincangkan dalam tajuk yang diberikan itu iaitu pelancongan.
Jadi, dewasa ini, sektor pelancongan merupakan elemen yang penting dalam menyumbang kepada kemajuan ekonomi sesebuah negara. Jadi, kita lengkapkan ayat itu menjadi ayat yang mudah. Perdana wacana dewasa ini untuk masa dan isu sektor pelancongan, dan kita lengkapkan merupakan elemen yang penting dalam menyumbang kepada kemajuan sesebuah negara. Ayat lain pun boleh, yang penting jadikan ayat yang sempurna. Kemudian ayat yang kedua, isu semasa. Baiklah anak-anak pelajar, kenapa saya letakkan ayat isu semasa yang kedua? Kerana supaya apabila pemeriksa membaca, dia kata, oh bagus calon ni tahu perkembangan dunia luar. Jadi bila pelajar ataupun calon itu tahu perkembangan dunia luar, maka impression ataupun impresi pemeriksa, bagus budak ni. Jadi mungkin calon menghadapi masalah, macam mana nak buat ayat isu semasa? Aduh, tak tahulah. Kalau pelajar yang tahu dengan perkembangan dunia luar, mungkin dia boleh kaitkan dengan apa yang keluar dalam buletin utama, apa yang dikeluar dalam internet, dalam surat khabar, mungkin kan? Tapi kalau ada pelajar yang kurang membaca atau tidak ada pengetahuan sangat, macam mana nak buat? Jadi Abadin berikan idea, iaitu kalau tak tahu tentang isu semasa, anak-anak pelajar boleh mulakan dengan ayat di Malaysia. Di negara kita, di Malaysia. Selepas di Malaysia tu, kita letak agensi yang terlibat. Kalau berkaitan pelancongan, tengok tu. Tengok tu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Sebab berkaitan pelancongan. Kalau alam sekitar, mungkin boleh kita kata Jabatan Alam Sekitar. Kalau sukan, mungkin kita boleh kata Kementerian Belia dan Sukan. Jadi nampak pengetahuan am kita itu luas. Jadi ayat kedua, di Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia telah merangka pelbagai usaha dalam memastikan sektor pelancongan di negara kita sentiasa berkembang dan mencapai sasaran yang diimpikan. Buat satu ayat yang lengkap untuk menunjukkan apa yang kita tahu yang berlaku di negara kita. Boleh? Ingat, kalau blank, ingat di Malaysia. Okey? Dan ingat, selepas di Malaysia itu, letakkan agensi yang terlibat. Okey, ayat ketiga anak-anak, iaitu ayat sebab. Berikan alasan kenapa kita kata begitu. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui sektor pelancongan ini, negara mampu menarik lebih ramai pelancong untuk berkunjung ke Malaysia bagi menikmati keindahan alam semula jadi dan variasi budaya di sini. Kan? Sebab apa? Sebab kita dapat menarik pelancong datang. Nak tengok kebudayaan Malaysia, variasi budaya dan tempat-tempat menarik. Okey. Oleh itu, ayat yang keempat, apa nak buat? Oleh itu, semua pihak yang bertanggungjawab seharusnya meningkatkan usaha-usaha bagi memastikan sektor pelancongan di negara kita mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara lain di dunia. Jadi apa nak buat? Jadi kita kena ada rasa tanggungjawab. Dan dalam ayat ini Abadin letakkan ubi peribahasa, nampak tu? Kan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan ayat yang kelima, ayat persoalannya. Kita nak menimbulkan persoalan ataupun menjawab tugasan, iaitu persoalannya, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam memajukan sektor pelancongan negara. Jadi itu adalah tugasan yang kita nak jawab berdasarkan bahan tadi. Dapat? Ingat misop, ingat perenggan pendahuluan. Masa, isu semasa, sebab, oleh itu, dan persoalannya. Baiklah, selesai buat isu berkaitan dengan perenggan pendahuluan, maka kita nak kembangkan formula seterusnya, iaitu perenggan isi. Ayo kita saksikan. Ini dia formula perenggan isi. Kita dapat pelbagai cara, tapi pada kali ini Abadin ketengahkan formula I have 2 cups. Okey, sebab tadi tu kita dah makan mi kan, dah makan mi sup, mungkin mi sup tu pedas kan. Jadi bila dah pedas, kita pun I have 2 cups. Saya ada 2 cawan. Minum air. Tengok kawan tu minum air. Minum air. Dah pedas, kita pun minum air 2 cawan. Apa dia I have 2 cups dalam perenggan isi? Tu apa dia dah nyatakan di sini. Okey, I ada ayat isi, H huraian 1 sebab ada H2 kan. Huraian 1 tu kita boleh nyatakan mengapa atau bagaimana. Huraian 2 tu kesan atau langkah. Contoh, okey, kemudian ungkapan bahasa indah yang 6 perkara tadi tu, dan penegasan. Baiklah anak-anak pelajar. Dalam format KSSM yang terbaru, ingat bahagian A tidak kurang 150 dan tidak lebih 200 patah perkataan. Jadi kalau bimbang kadang kita terlebih panjang, huraian tersebut boleh kita gunakan satu sahaja supaya tidak terlebih panjang. Jom kita lihat bagaimana ayat tukar ini kita terjemahkan dalam perenggan isi. Mari kita lihat. Okey, baiklah. Tajuk yang sama masih lagi berkaitan dengan
pelancongan. Okey, kita lihat ayat pertama. Okey, ayat isi, ayat atas kali tu. Okey, pada hemat saya, sebab soalan tanya pada pendapat anda kan. Hemat tu samalah pendapat. Pada hemat saya, antara usaha yang boleh dilakukan bagi memajukan sektor pelancongan adalah melalui, okey, tengok jawapan tu, promosi pelancongan. Yang warna merah tu maksud usahanya, promosi pelancongan. Okey, satu ayat yang mudah. Kemudian ayat huraian 2, huraian 1 iaitu bagaimana. Tadi kan I have to cup. Okey, huraian 1 bagaimana. Kita pun maklumkan. Apabila kerajaan dan sektor swasta bergabung tenaga untuk mengadakan promosi pelancongan di dalam dan di luar negara, pastinya dapat meningkatkan lagi kemasukan pelancong asing ke negara kita. Maksudnya apabila kerajaan dan swasta bergabung, itu kata promosi pelancongan tu, kita dapat meningkatkan sektor pelancongan. Huraian 2. Huraian 2 kita lihat kesan. Okey, usaha yang dilakukan ini menjadikan Malaysia lebih dikenali seantero dunia dan dapat menarik pelancong asing untuk menikmati keunikan Malaysia dengan lebih dekat lagi. Kan, bila dah bergabung buat promosi, maka kita dapat menarik pelancong dari serata dunia datang ke negara kita. Okey, dan ingat ayat keempat kita kena bagi contoh yang jelas. Okey, contoh dia kita lihat contoh di bawah ni. Okey, sebagai contoh, kerajaan telah mengadakan kempen cuti-cuti Malaysia. Okey, dan Tahun Melaut Malaysia untuk menggalakkan pertumbuhan sektor pelancongan yang lebih positif. Abang rasa semua orang tahu. Ini kan berkaitan dengan cuti-cuti Malaysia dan juga Tahun Melawat Malaysia. Okey, kemudian kita letak peribahasa yang sesuai lah. Ubi tadi bukan peribahasa saja, ada banyak. Tapi dalam contoh ini, Abang dia letakkan peribahasa. Ingat, bila nak letak peribahasa, kita tak boleh terus masuk begitu. Kita kena buat ayat yang lain dulu yang sesuai dengan peribahasa yang akan kita gunakan. Contohnya, langkah efisien yang diambil oleh pihak kerajaan ini amat sesuai dengan peribahasa. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kan, nak buat mestilah kena ada kemahuan. Dan ayat penegasan untuk menegaskan idea atas tadi, pelancongan tadi, iaitu promosi pelancongan, maka kita buat ayat penegasan. Okey, jelaslah bahawa aktiviti promosi pelancongan merupakan salah satu usaha yang wajar dilakukan bagi memajukan sektor pelancongan negara. Jadi siaplah perenggan isi untuk tajuk diberikan. Ingat, kalau bahagian A, anak-anak dicadangkan untuk membuat 2 perenggan isi. Kan? Sebab 200 tak banyak. Jadi, boleh dibuat 2 perenggan isi. Kalau untuk bahagian B, iaitu 300 hingga 500 tadi, 350 hingga 500, anak-anak boleh buat 3 perenggan isi ataupun 4. Okey, buat biar nampak matang. Jadi kalau bahagian A mungkin nak kurangkan kepanjangannya, mungkin huraian tadi kita boleh gunakan 1. Kalau 2 pun boleh, tapi jangan panjang sangat. Takut nanti terlebih 200 patah perkataan. Bahagian B tak apa. Baiklah, kita pergi pada peringatan penting. Dalam membina perenggan isi, para pelajar bebas menggunakan pelbagai kaedah yang anda kuasai. Okey, yang penting matang. Tapi sekiranya kalau anda nak guna formula tadi tu, I have to cup yang Abang tunjuk, pastikan untuk membina perenggan isi yang seterusnya, anda tidak mengikut urutan jenis ayat yang sama. Sebab kalau ikut I have to cup, perenggan pertama, perenggan kedua pun I have to cup, nanti takut jadi sama. Dan hasilnya akan jadi karangan pattern ataupun acuan. Jadi tak nampaklah matang sangat. Jadi untuk elakkan tu, kita boleh tukar-tukar kedudukan. Pelajar boleh mengubah-ubah kedudukan jenis ayat untuk menjadikan karangan lebih menarik dan kelihatan tidak seperti acuan. Okey? Dan sekiranya pelajar tidak dapat memberikan ubi, ungkapan bahasa indah yang 6 perkara tu yang sesuai dengan idea, pelajar boleh menggantikannya dengan ayat kebat. Okey, ayat kebat ni maksud ayat kesan mendalam ni kan? Ni ayat kebat ni maksudnya ayat kesan mendalam. Boleh kita buat kesan sama ada dari segi aspek ekonomi, politik maupun sosial. Baiklah, sampai kepada penghujung teknik mengarang kita, iaitu penutup dengan formula yang memang mudah, iaitu formula Sahasa U. Tengok ni atas tu. Okey, Sahasa U. Okey, merupakan formula penutup untuk menggambarkan keseluruhan idea yang hendak disimpulkan oleh murid dalam sesuatu perenggan. Penutup yang baik biasanya mengandungi cadangan dan harapan tentang isu yang dibincangkan, dan formulanya ialah Sahasa U atas ni. Okay, nampak ni? Okey, abang dia tunjuk atas tu. Baiklah, apa dia Sahasa U ni? Iaitu 4 ayat dalam perenggan penutup. Sa untuk saranan ataupun cadangan. Ha, harapan. Okey, mesti ada agar atau supaya. Se, seruan, ajak orang buat baik. Dan U ataupun U untuk ubi. Okey, jadi ayat mudah. Untuk makluman anak-anak calon SPM ataupun pelajar di luar sana,
Perenggan penutup ini sesuai digunakan untuk semua jenis karangan yang pendapat dan sebagainya, bukan karangan format lah. Okey, sebab ayat ini sangat sesuai. Kita tukar je isu je. Okey, kita tengok contoh. Okey, ayat saranan yang pertama atas ni, ayat saranan kotak ni. Okey, kesimpulannya itu ayat skema lah kan. Kesimpulannya semua pihak haruslah berganding bahu, haruslah berganding bahu dalam usaha memajukan sektor pelancongan negara demi kebaikan bersama. Jadi cadangan kita supaya berganding bahu. Jadi kalau kita nak tukar tajuk lain, mungkin kita boleh tukar. Contohnya kesimpulannya semua pihak haruslah berganding bahu dalam usaha memelihara alam sekitar. Kalau tema alam sekitar kan. Jadi kita boleh tukar-tukar lah. Kita nampak senang kan. Okey, kemudian ayat kedua iaitu ayat harapan. Okey, kerjasama dan komitmen. Anak-anak mungkin boleh tukar yang lain. Tanggungjawab dan kebersamaan. Okey, keprihatinan dan kerjasama boleh tukar. Jadi kat sini abang gunakan kerjasama dan komitmen daripada semua pihak amatlah dituntut agar apa yang diimpikan kita semua akan menjadi realiti dan bukannya fantasi semata-mata. Maksud kena buat molek lah, kerjasama dan komitmen. Buat molek, orang Kelantan cakap, buat elok-elok. Okey, gunakan agar atau supaya. Kemudian ayat yang ketiga, ayat seruan. Dalam buat penutup karangan, kita seru ajak orang buat baik. Kan? Di akhirnya kita ajak orang buat baik. Okey, jadi justru ataupun oleh itu, marilah kita bersama-sama menyokong segala usaha yang dilakukan oleh kerajaan maupun swasta dalam memajukan sektor pelancongan di negara Malaysia dengan sepenuh hati. Kita support, Orang Putih cakap, kita sokong segala usaha kerajaan. Okey? Dan ayat akhir kita sertakan dengan ubi. Kita tak kisahlah peribahasa ke apa ke, pantun pun boleh. Contohnya ayat ini kita tengok peribahasa. Okey, kebersamaan dalam merealisasikan impian ini dapat diibaratkan seperti ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Maksud kita buat sama-sama untuk mencapai objektif dan target kita. Jadi itulah formula yang Abah dia rasa amat mudah, senang difahami untuk menjawab soalan karangan sama ada bahagian A maupun bahagian B, iaitu karangan misuk. Okey, formula misuk pendahuluan, I have to cup untuk isi dan sasa untuk penutup. Jadi sebelum kita berpisah, Abah dia nak kongsilah, iaitu Abah dia dah buat satu inovasi dalam bentuk pamphlet tarang. Ini dia. Jadi apa yang Abah dia ajar pada hari ini, Abah din telah buat satu bentuk inovasi dalam bentuk pamphlet, iaitu penulisan karangan cemerlang. Ada di sini. Okey, dalam inovasi ini, apa yang Abah din sampaikan pada hari ini terkandung dalam pamphlet ini, dan termasuklah juga penanda wacana di belakang ini untuk memudahkan anak-anak pelajar di luar sana untuk mengarang dengan baik. Jadi kalau anda berminat, bolehlah hubungi saya untuk dapatkan pamphlet inovasi karangan misuk. Okey, dan ingat, kalau kita tahu cara yang baik, kita kongsi kepada sahabat-sahabat di luar sana. Kerana bukan kita saja nak baik, kita semua inginkan kecemerlangan. Jadi itu saja perkongsian Abah dia untuk kali ini. Ingat, buat karangan, ingat misuk, sahaseu, dan I have to cup. Sehingga kita berjumpa lagi di layanan siaran. Salam ceria daripada Abah Din dari Kota Baru, Kelantan. Ingat, kita jaga kita. Semoga anda cemerlang dalam akademik, sasiah dan juga berjaya dunia dan akhirat. Salam ceria, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.